Elan pendakwa kontrak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri JAIN dan Majlis Agama Islam Negeri MAIN disyur untuk dinaikkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata allowance yang turut diberikan kepada penggerak masyarakat orang asli, mubalik serta guru agama itu wajar dipertingkat selaras kadar gaji minimum. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata syur itu munasabah selepas mengambil kira pelbagai aspek yang perlu dihadapi, terutama dalam kalangan mu'alaf di pedalaman. Rakan-rakan strategik, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan. Secara relatifnya masih rendah. Apa yang saya sarankan tadi supaya allowance untuk mereka itu ditambah kerana kerja-kerja dakwah ini menyantuni banyak permasalahan terutamanya di kalangan saudara-saudara baru di kawasan pendalaman. Beliau ditemui selepas konvensyen Mu'alaf Madani Peringkat Kebangsaan 2023 di Institut Latihan Islam Malaysia ILIM Bangi. Insiden pencemaran bau di loji rawatan air LRA Sungai Selangor menyebabkan gangguan bekalan air dan tekanan air rendah di sebahagian kawasan di Kelang, Shah Alam, Petaling, Gombak, Kuala Lumpur, Hulu Selangor dan Kuala Selangor. Air Selangor dalam satu kenyataan berkata sehingga pukul 4 pagi tadi, keempat-empat LRA iaitu SSP1, SSP2, SSP3 dan LRA Rantau Panjang sudah mula beroperasi. Selain itu, senarai kawasan juga sedang dikemas kini dan akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Bantuan alternatif melalui lori tangki turut digerakkan kepada para pengguna dengan keutamaan diberikan kepada premis-premis kritikal. Pengguna boleh mendapatkan maklumat berhubung gangguan bekalan air tidak berjadual menerusi saluran komunikasi rasmi Air Selangor seperti aplikasi Air Selangor, Facebook, Instagram dan X. Busuk dan menyebabkan ribuan ikan mati. Begitulah keadaan di kolam tadahan di Taman Industri Alam Jaya, Puncak Alam, Kuala Selangor. Ia dipercayai berpunca daripada sisa sebuah kilang yang terletak kira-kira 1 kilometer dari kawasan kolam tadahan berkenaan. Memang betul lah menyebabkan pencemaran kolam tadahan dan banyak ikan-ikan yang di sana mati ya. So hari ini kita telah bertemu dengan pihak pengurusan kilang dan kita dapati dia menjalankan memproses dan melupuskan sisa frozen yang telah tamat tempoh dan sebahagian dia yang elok dia simpanlah dan sebahagian dia tak tahu nak lupus kat mana. So dia proses dia blender, lepas tu dia lupuskan di Parit Awam dan Parit Awam tu masuk ke kolam tadahan Taman Islam Jaya dengan jarak 1 kilometer lah. So hari ini kita bersama agensi luar, hari ini saya mengeluarkan, Pihak Majlis telah mengeluarkan satu kompaun dan 2 notis. Notis itu notis penutupan dan juga notis mengelakkan daripada pengeluaran effluent lah di Parit Awam. Semalam kita kompaun juga, mana kita keluarkan semalam kita keluarkan kompaun juga dan juga notis. So hari ini jumlah notis 4 notis dan juga 2 kompaun lah. Kilang yang beroperasi tanpa lesen sejak 2 bulan lalu itu juga masih menjalankan aktiviti pelepasan sisa efluen meskipun tindakan penguatkuasaan dijalankan semalam. 1.86 juta ringgit diperuntuk Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib bagi menyantuni dan membantu golongan mu'alaf. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Naim Mokhtar berkata bantuan meningkat setiap tahun kerana peningkatan jumlah mu'alaf. Sejumlah 1.86 juta telah diagihkan daripada oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan jumlah ini tak termasuklah yang ada Jawi bagi, contohnya dah diperuntukkan kepada Darul Hidayah untuk tujuan mereka ni beroperasi dan of course Perkim dan sebagainya. So maknanya kan kita tahu kan golongan mu'alaf ni adalah salah satu daripada golongan yang layak untuk menerima zakat tadi. So jadi of course lah bila Mawib keluarkan agihan daripada jumlah yang dikutip oleh Mawib, dia mestilah berasas kepada jumlah mu'alaf tadi. Kalau kata berlaku pertambahan ataupun golongan mu'alaf ini, so jumlah tu akan bertambah lah.
Beliau berkata demikian selepas menghadiri Konvensyen Mualaf Peringkat Kebangsaan tahun 2023 yang dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri di Institut Latihan Islam Malaysia ILIM Bangi. Perkembangan kejohanan Pesta Bola Merdeka 2023, pasukan Palestin sah menarik diri daripada mengambil bahagian berikutan situasi tegang di negara berkenaan ketika ini. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk S. Siva Sundaram berkata pihaknya menerima pengesahan daripada Persatuan Bola Sepak Palestin kira-kira 2 pagi tadi. Walaupun Palestin tidak dapat beraksi di edisi ke-42 kejohanan itu, format pertandingan tetap dikekalkan. Menurut Siva Sundaram, kesetukan masa dan perancangan yang telah dibuat oleh pasukan lain menyukarkan FAM untuk mencari pengganti. Sehubungan itu, Malaysia tetap akan bertemu India Jumaat ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Manakala Tajikistan yang menggantikan Lubnan mendapat bye dan akan terus layak ke final 17 Oktober. Berdasarkan jadual asal, Palestin dijadual bertemu Tajikistan Jumaat ini pada pukul 4.30 petang. Mengimbas semula transformasi seorang anak kecil yang minat bermain bola sepak sehingga menjadi ikon perpaduan kepada rakyat Malaysia. Bekas pemain kebangsaan Safi Salih bakal muncul dengan dokumentari bertajuk 10. Penghasilan dokumentari ini bertujuan memberi inspirasi kepada generasi muda. Saya harapkan benda ni dapat menjadi inspirasi lah kepada pemain-pemain lain, terutamanya pemain-pemain jenis muda. Up and down, susah senang. So bukan senang jadi senang. Dan di luar sana sebenarnya banyak benda yang boleh kita lakukan lah. Biarpun masih ramai beranggapan kerjaya sebagai atlet tidak memberi jaminan terutama apabila bersara. Safi berpandangan sebaliknya. Ya, mereka kena sentiasa berfikiran terbuka lah. Benda ni sentiasa ada benda. Jangan kita nak terlalu down dengan apa yang kita nak bersara ke apa. Tapi semua tu ada, insyaAllah kalau kita berfikir dan kita berusaha, something will happen lah. Nama Safi mula melonjak naik pada tahun 2010 ketika membantu Harimau Melaya muncul juara Piala AFF di Jakarta buat pertama kali. Dia turut dinobatkan sebagai penjaring terbanyak pada edisi itu selepas meledak 5 gol.